Okey, baik. Syukur. Alhamdulillah. Kami nak mulakan Scoreboard malam ini dengan satu topik yang saya kira ramai sekali. Ya, tertunggu-tunggu. Apakah yang kita nak bincangkan, Ira? Baiklah, topik kita hari ini cukup menarik bagi saya. Ira macam takut yang duduk dengan saya. Bukan takut, saya segan. Saya masih pun dah segan jadi lagi. takut dah. Okey, jom kita saksikan dulu laporan sebelum kita bersama dengan tetamu-tetamu kita untuk Scoreboard malam ini. Peruntukan bajet 2015 membabitkan 6 sukan berprestasi tinggi benar-benar melegakan Persatuan Sukan. Malah, persembahan kurang memberangsangkan di Sukan Asia Incheon baru-baru ini gagal mencapai sasaran 8 emas. Bagai sudah bertemu penawarnya bagi merawat luka yang semakin parah. Terima kasih melalui pengumuman yang dibuat 12 Oktober lalu oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Isyarat yang cukup jelas legasi yang pernah dicapai pada 2 Tamasya Sukan Asia sebelum ini perlukan rombakan dan perubahan. Bola sepak, sukan paling popular. Sokongan dan komersial kembali melonjak. Namun, aksi di beberapa peringkat tertinggi tidaklah begitu teruja. Mungkin ada benarnya kurangnya kejohanan sepak takraw di peringkat tempatan disebabkan tiada keuangan yang mencukupi punca gagal berkuasa. Suntikan dana 2015, harapan buat sepak takraw untuk kembali menyinar. Keputusan sama ada Persekutuan Kebangsaan berbasikal digantung atau tidak, keputusannya dijangka minggu ini. Basikal trek sentiasa ada pencapaian yang membanggakan, manakala basikal lebuh raya gagal dilihat menyumbang pingat emas dalam beberapa tamasya di Asia Tenggara maupun dunia. Memandangkan kuasa badminton semakin hilang ketajamannya, bajet 2015 sungguh bermakna. Bukan sahaja melahirkan pemain baru, tetapi Persatuan Badminton Negara harus tahu bintang yang ada belum begitu menyinar cahayanya. Sukan renang agak tenggelam, khususnya penampilan di Sukan Asia. Rindu rasanya pada perenang Nurul Huda Abdullah yang pernah menggenggam 7 emas, 1 perak Sukan SEA 1985 di Bangkok, Thailand. Keluhan Persatuan Renang Amatur Malaysia berdepan masalah dana bakal selesai 2015 nanti. Hilang langsung pelari-pelari sukan olahraga negara, ada pihak mengatakan produk sukan Malaysia tidak dilebarkan bakat mereka. Sudahnya hilang entah ke mana. Dana 2015 dikatakan lembaran baru buat Kesatuan Olahraga Malaysia selepas dihimpit berbagai persoalan. Ia satu penghormatan, tapi pada masa yang sama tanggungjawab yang dipikul juga cukup berat. Kenyataan Timbalan Presiden Persekutuan Berbasikal Malaysia, Datuk Naim Muhammad. Baik, terima kasih. Itu dia laporan yang dibacakan oleh Ira lah. Terima kasih. Okey, tadi saya pinjam Datuk punya kenyataan di laman sosial lah mengatakan bahawa ianya satu penghormatan tetapi tugas berat. Tetapi sebelum Datuk Naim memberikan gambaran yang lebih jelas, Zuriati wartawan hebat dah saya bertemu di Incheon. Banyak juga ambil gambar kat lokasi-lokasi. Saya bukan ambil gambar, saya banyak buat inilah untuk penulisan laporan. Selfie, saya tengok selfie. Okey, Datuk, mungkin Datuk nak memberi sedikit gambaran yang lebih jelas ataupun mungkin nak berikan satu kata-kata yang terakhir selepas berakhirnya Sukan Asia. Kita faham bahawa ramai sekali pihak yang mengatakan bahawa tak sampai sasaran, Itu saja yang ni. Mungkin Datuk ada perkara lain yang boleh disentuh untuk setidak-tidaknya pencapaian di Sukan Incheon juga adalah satu kejayaan buat negara. Itu kita akan buat satu postmortem pada hari Khamis ini. Selepas itu, apa kita perlu buat ialah not to cry over spilled milk, but to look ahead. Kita kena tengok masa depan. Jadi kita kena ambil kira apakah kita telah belajar dari performance kita di Incheon. Itulah kita kena tengok masa depan. Okey, itu satu perkembangan yang baik. Okey, satu penghormatan tetapi tugas berat ni Datuk Naim macam
Saya pun takut ni. Mungkin Datuk ada nak ni. Ya, Tabah dan Ira, terima kasih banyak. Kerana pengumuman tu bukan dibuat macam cabutan undi. It's not a lucky draw. Sudah tentu Menteri Belia dan Sukan, Kementerian Belia dan Sukan, pihak-pihak berkepentingan seperti Majlis Sukan Negara dan juga Institut Sukan Negara telah mengambil kira fakta-fakta. Juga telah memikirkan apakah kedaya hidupan dan juga keupayaan sukan ataupun sebarang sukan lah yang telah dikenal pasti sebagai untuk memikul tanggungjawab ini. Sudah tentu kita berasa sangat terhormat lah kerana telah dipilih sebagai salah satu sukan yang dipertanggungjawabkan untuk cemerlang di sukan prestasi tinggi. Dan kita perlu fahamkan bahawa dalam acara sukan berbasikal ni dia ada beberapa kategori. Dia ada lebuh raya, dia ada track, dia ada mountain bike, dia ada BMX, dia ada cycling for all, dia ada basikal dalam gelanggang, dia ada cross country dan sebagainya. Jadi apa yang telah dikhususkan ialah bahawa kita mempunyai atlet-atlet yang berwibawa, yang mempunyai rekod yang cemerlang, yang telah pun dapat mengharumkan nama negara, maka berasaskan kepada kehadiran mereka di dalam bidang sukan berbasikal ini, maka atas alasan itulah pihak-pihak yang bertanggungjawab telah mengenal pasti bahawa sukan berbasikal merupakan salah satu 6 sukan buat peringkat fasa pertama ni yang boleh diberikan beban ataupun tanggungjawab untuk sekurang-kurangnya membawa pingat balik daripada Rio 2016 Olimpik. Tetapi sebelum kita nak bawa balik pingat, kita perlu layakkan diri dulu. So qualification tu penting. Bukan senang untuk kita melayakkan diri untuk hadir di Rio misalnya pada tahun 2006. Jadi dalam 2 tahun ini kita perlulah mengambil langkah-langkah. Pertamanya memperkukuhkan rejim latihan kita, sokongan kita dan sebagainya supaya walaupun Azizul hadir di final Keirin di London pada 2012 tetapi beliau telah tidak bernasib baik. Jadi di atas pengalamannya di World Cup Klasik, di kejohanan dunia dan juga kita akan perhatikan di 3 kejohanan World Cup Klasik yang akan bermula bulan ini di November ini di Guadalajara dan kemudian tu Disembernya di London. Kemudian bulan Januari kita akan pergi ke Cali, Colombia dan di dalam 3 pertandingan-pertandingan besar di peringkat dunia ini kita harapkan kita akan dapat mengumpul mata-mata permulaan untuk kita melayakkan diri ke Rio Olimpik 2016. Sebagai starting point untuk Okey, baik.